Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Aina Akilah binti Buanuddin. Nombor matrik B122310085 akan menerangkan sebuah kes bertajuk Bhopal Gas Tragedy yang berlaku pada tahun 1984. Kejadian ini telah berlaku di sebuah syarikat Union Carbide India Limited (UCIL) di Bhopal, Madhya Pradesh, India pada tahun 1984 pada tarikh 2 hingga 3 Disember. Union Carbide juga merupakan sebuah syarikat yang mengeluarkan produk racun perosak yang menggunakan methyl isocyanate atau dikenali sebagai MIC. MIC ini merupakan gas beracun yang sangat berbahaya. Ketika kejadian ini berlaku, seramai 3,787 kematian telah dicatatkan dan lebih daripada 500,000 kecederaan direkodkan ketika kejadian itu. Kemalangan ini merupakan kemalangan industri yang terburuk di dunia yang berlaku di India. Seterusnya, punca tragedi ini berlaku adalah disebabkan oleh air yang dipercayai masuk ke dalam tangki melalui paip sisi ketika proses pembersihan yang dilakukan oleh pekerja pada waktu malam. Tangki MIC yang penuh telah bercampur dengan air dan menyebabkan tindak balas eksotermik dan meningkatkan tekanan kepada tangki tersebut sehingga berlakunya kebocoran gas tersebut. Selain itu, disebabkan pekerja yang tidak berpengalaman, kegagalan untuk memasukkan slip blind plate atau cakra logam yang digunakan untuk menghalang air daripada memasuki tangki ketika proses pembersihan tersebut juga menjadi punca utama kebocoran itu. Dilampirkan juga gambar tangki E610 yang telah digunakan ketika kejadian tersebut, dan juga dilampirkan juga illustration Bhopal Gas Tragedy, bagaimana permulaan gas itu bocor, dan juga contoh slip blind plate yang sepatutnya digunakan oleh pekerja tersebut untuk menghalang air daripada memasuki tangki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hi, my name is Wan Nushadrin binti Wan Muhammad Fazli. I will explain what happened in Bhopal between 1976 and 1984. Local labour unions first protested about pollution inside the facility in 1976. A group of American experts issued a warning about the potential for a ransom response in MIC storage tanks later in 1981. 24 workers who had been exposed to a phosgene leak were then hospitalized in January of 1982. February 1982, 18 workers experienced MIC exposure. A chemical engineer was exposed to MIC in August 1982 and 30% of his body burned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nu'aini binti Kirunizam. Nombor matrik saya B122310083. Jadi, hari ini saya akan bentangkan satu bahagian saya di dalam infografik, iaitu kronologi. Okey, mari saya terangkan. Pada lewat petang 2 Disember 1984, air telah dipercayai memasuki paip sisi dan seterusnya ke dalam tangki E610 yang mengandungi 42 tan methyl isocyanate semasa proses mencuci. Kemudian pada 12:05 pagi 3 Disember 1984, tindak balas kimia antara MIC dan juga air menyebabkan suhu dalam tangki meningkat kepada lebih 200 darjah Celsius, dan ini telah menyebabkan gas beracun dibebaskan. Kemudian 12:40 pagi 3 Disember 1984, seorang pekerja telah menyaksikan awan putih telah keluar dari tow stack yang disambungkan ke tangki berhampiran dengan kawasan kejiranan. Okey, pada 12:50 pagi 3 Disember 1984, siren telah berbunyi, tetapi siren tersebut telah disenyapkan dengan cepat disebabkan oleh paip berkarat di flat tower yang masih belum diperbaiki, lalu memaksa para pekerja ni melarikan diri. Okey, pada 1 pagi 3 Disember 1984 pula, polis telah memaklumkan tentang kebocoran tersebut, tapi Union Carbide ni mereka menafikan. Pada 4 Disember 1984, polis telah memfailkan kes terhadap Union Carbide ni dan menahan 9 orang daripada mereka.
Warren Anderson, iaitu Ketua Eksekutif Union Carbide Corp yang berpangkalan di US, telah bebas dengan ikat jamin. Kemudian beliau meninggalkan India pada 14 Februari 1989 selepas pada mulanya kes yang bernilai $3 bilion di Mahkamah Persekutuan. Kerajaan India telah menggugurkan semua pertuduhan Union Carbide India sebagai pertukaran untuk membayar $470 juta. Hi, my name is Yasufakia binti Azhari. My entry number is B1223-10260. Okay, for this part, I will explain about effect of the tragedy, which is in my background. It shows a long-term effect. Okay, in this effect, we have two, which is short-term and long-term. In the short-term effect of this Bhopal tragedy, it will include like immediate death, injuries, and widespread panic in the affected area. But for the long-term effect, the survival of the victims will face a chronic health issues. For example, like respiratory disorder, reproductive, and neurological disorder. Okay, for the respiratory disorder, it gives irritation for the lungs and pulmonary fibrosis. But for the reproductive, which is women can get a pregnancy loss. The neurological system, it can be the impairment of memory or numbness, which is it's slow to respond for the people. Also, the other effect, animals die and toxic material is in the soil and the water. So that's all for my part. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifah Alia binti Muhammad Amir. Nombor matriks B122310325. Saya akan membentangkan 3 bahagian pada infografik kedua, iaitu overview, causes of the case dan type of issues. Yang pertama, overview untuk kes Bhopal ni bermula pada malam 2 hingga 3 Disember 1984. Kebocoran gas telah berlaku di Union Carbide India Limited (UCIL) di Bhopal, India. Kilang ni menggunakan metil isocyanate (MIC) untuk mencipta racun perosak tumbuhan. Semasa kejadian, air telah masuk bercampur dengan 36 tan gas MIC. Hal ini menyebabkan rasa terbakar di bahagian mata, menyekatkan oksigen untuk paru-paru yang menyebabkan kesukaran bernafas, dan badai menghasilkan cyanide yang telah melibatkan 3,787 kematian dan 558,125 kecederaan dalam kejadian kebocoran gas tersebut. Seterusnya, causes of the case. Dalam tangki E610 yang mempunyai simpanan maksimum sebanyak 30 tan gas MIC, dan tangki ini menjadi punca kebocoran gas berlaku. Pada malam itu, alat keselamatan penggerak alam gagal berfungsi dengan baik. Ketika itu juga, gas scrubber, valve dan steam boilers digunakan untuk kerja membersihkan paip adalah rosak. Kecerobohan seorang pekerja dipercayai menjadi punca tragedi kerana ketika pekerja itu menjalankan rutin mencuci tangki, pekerja tersebut tidak memasangkan slip line plate di antara satu paip ke paip yang lain, di mana ianya menghubungkan air ke dalam tangki MIC. Oleh disebabkan itu, berlakunya exothermic reaction antara gas MIC dan air dalam tangki E610 sehingga menyebabkan gas beracun keluar ke ruangan udara. Yang seterusnya, type of issues. Terdapat 2 isu yang berkaitan dengan Bhopal gas tragedy ini, iaitu moral issues, di mana syarikat Union Carbide India Limited (UCIL) telah mengikut prosedur yang lain dan peraturan yang lain untuk kilang dibangunkan, tetapi satu prosedur ini diabaikan, iaitu membina jarak kilang kurang daripada 5 km dengan rumah penduduk Bhopal. Hal ini syarikat memandang ringan kerana populasi India yang tinggi tidak menjadi halangan mereka untuk membangunkan kilang gas tersebut. Yang seterusnya ialah factual issues. Sebanyak 40 tan gas MIC bocor dalam tragedi tersebut. Dalam siasatan telah mendapati punca gas bocor disebabkan protokol cara pengendalian dan keselamatan yang kurang dari kilang. Tambahan pula kekurangan pekerja dalam mengendalikan situasi kebocoran gas tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hi, my name is Wan Nushazrin binti Wan Muhammad Fazli. I am going to list the possible outcome of Bhopal tragedy 1984. There are 5 possible outcome of Bhopal tragedy that we have listed. The first one is direct effect on humans. The second one is environmental consequence. The third one is consequence for law and politics. The next one is social and economic fallout. The last one is public awareness and safety regulations. Okay, nama saya Naini binti Kirniza. Jadi saya akan sambung bahagian saya di infografik kedua, iaitu problem solving technique. Untuk problem solving technique, kami memilih flowchart kerana flowchart ni dia sangat senang dalam memberi gambaran dalam sesuatu proses. Bagaimana kita tahu, kilang Bhopal di India, mereka telah membina kilang mereka, iaitu kilang racun perosak, berdasarkan sebuah kilang di US. Tetapi kilang di India ni, sebagaimana kita tahu, India populasi penduduk mereka sangatlah tinggi. Jadi untuk membina kilang tersebut sangatlah sesak. Jadi mereka terpaksa membina kilang mereka di berdekatan dengan kawasan penduduk. Jadi apabila dibina berdekatan dengan kawasan penduduk, dia akan membahayakan penduduk yang berada di sekitar kawasan kilang tersebut. Okay. Untuk kes Bhopal, kita dapat tahu yang Union Carbide ni dia merupakan pemilik untuk kilang Bhopal di India. Jadi mereka ni perlu memastikan sama ada keselamatan, undang-undang keselamatan tu dia utuh tak seperti di US, di kilang US. Jadi kalau mereka perlu memastikan juga sama ada operasi yang mereka akan jalankan tu selamat ataupun tidak. Kalau tak, mereka perlu mencari standard yang minimum untuk memastikan keselamatan kilang tersebut. Jadi adalah bagus ke untuk Union Carbide ni membelanjakan wang mereka untuk membina sebuah kilang seperti mana di US. Kalau ya, mereka bolehlah untuk membina kilang mereka, tapi mereka perlu untuk memastikan prosedur keselamatan tu utuh. Hi, my name is Yasin Fakir binti Azahari. My matric number is B1223126060. Okay, for this part, I will explain about moral theory, which is include the duty ethics. Okay, I will give a short explanation about this paragraph, where the majority of the plant safety system was not function since it was considered unnecessary. The vent gas scrubber that was intended to neutralize the gas was turned off. It makes the temperature increase because of the refrigeration equipment had been turned off for 5 months. This is all because in order to save an electricity cost. The company also reduced the manpower in its safety and maintenance in order to reduce expenses. This tragedy is due to the operator poor evaluation of risk, also for their disobedience for clear instruction. They also have an issue of the common without understanding where the specific of the duty. They also have a lack of communication with each other and have a failure to carry out the efficient corrective methods that indirectly caused for the disaster. Next, we move on to the moral of the story, which is in the last part of this infographic. Moral of the story is to put the people first, but not for the profit. From this Bhopal gas disaster, it was a terrible event that showed what can happen when the companies more care about their money more than about their people or their employee. Okay, it taught us a very hard lesson, which is we must always put people's life first and safety, especially when we are working with the dangerous thing. Okay,
So that's all for this infographic. Thank you so much. Assalamualaikum to